Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sabrina binti Hashim, nombor metrik 17 DIB 18F 2009. Hari ini saya akan membentangkan tentang aplikasi kawan fikiah dalam riba. Pengenalan kepada riba. Riba dari segi bahasa bermaksud pertambahan ataupun kenaikan. Riba dari segi istilah pula bermaksud pertambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau yang dijanjikan oleh penerima pinjaman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj bermaksudnya, bumi ini bergerak, meningkat dan bertambah berbanding sebelum hujan turun. Dan yang kedua, surah Ar-Ram ayat 39, Allah berfirman, maknanya semua bayaran tambahan kepada modal yang kamu berikan kepada pemakan riba akan menambahkan dan mengembangkan harta mereka, tetapi Allah akan menghapuskan dan tidak akan memberkatinya. Seterusnya, yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Ianya bermaksud setiap perkara yang dilakukan oleh mukallaf itu bergantung pada niat atau tujuannya. Kaedah ini diambil berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya setiap pekerjaan itu diambil kira berdasarkan niat dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehinya atau berhijrah kerana wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu berdasarkan apa yang ia hijrahkannya. Seterusnya, dalam al-umur bimaqasidiha ini, dia ada cabang atau pecahan kaedah dia yang terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, sesuatu lafaz berdasarkan niat orang yang melafazkannya, dan yang kedua, niat dalam sumpah dapat mengkhususkan lafaz umum tetapi tidak mengumumkan lafaz khusus, dan yang ketiga, amalan fardu tidak terlaksana dengan niat sunat. Dalam riba ini, dia tergolong dalam kaedah yang pertama, iaitu sesuatu lafaz berdasarkan niat orang yang melafazkannya. Ianya bermaksud, sesuatu lafaz ataupun perkataan yang mempunyai pelbagai maksud dari segi bahasa, syarak atau adat penggunaannya perlu ditentukan realiti oleh si pentutur. Sebagai contoh, Ali si penjual meletakkan harga yang tinggi terhadap barang yang dijual, tetapi dia tidak menyatakan pertambahan tersebut adalah untuk perniagaannya ataupun untuk dirinya. Untuk itu, mestilah menggunakan ucapan atau perkataan tertentu dalam urusan akad supaya niat tersebut menjadi sah dan dikira dalam syarak. Berdasarkan kaedah ini, maka terbentuklah larangan syarak atau kaedah larangan membuat akad dengan tujuan yang bertentangan dengan ucapan dan sifat akad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud, orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhoyak-hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berjual beli itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Maka jelaslah di sini bahawa sesuatu niat yang bertentangan dengan hukum syarak adalah haram selama sekali dilakukan. Dan kerana niat tersebut membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang bermaksud Allah melaknat muhalil dan muhalalnya. Oleh itu, wajarlah bagi umat Islam menghindari setiap perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sekian dari saya, dan slide seterusnya akan disambung oleh pembentang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Atika binti Mading, nombor matrik 17 DIB 18F2016 akan meneruskan kaedah yang berikut, iaitu Al-Masyaqqah tajibu at-taysir. Al-Masyaqqah bermaksud kepayahan, kesukaran, at-taysir bermaksud kemudahan. Maksudnya apabila terdapat kesusahan atau kesulitan dalam menunaikan perintah Allah, maka syariat akan memberikan kelonggaran yang akan membawa kepada kemudahan. Contoh riba. Riba memberi pinjaman wang dengan menambah kadar bayaran, iaitu lebih daripada pinjaman asal. Dalam aspek ekonomi, keseluruhan sistem ekonomi akan menjadi rapuh kerana aktiviti ekonomi sebenar tidak jelas sama sekali. Sistem riba menghalang orang ramai dari terbabit secara langsung dengan aktiviti ekonomi yang sebenar. Sistem riba akan menghancurkan dan memberi impak yang negatif.
Sistem kewangan Islam dapat mengatasi dan memberi kemudahan kerana menjalankan aktiviti ekonomi yang melibatkan urus niaga pertukaran barang berasaskan transaksi sebenar dan bukanlah berteraskan riba yang bersifat atas angin. Ia juga tidak menggalakkan penggunaan hutang dan menanggung bebanan kredit yang melampau. Islam juga mengharuskan mudarabah dan musyarakah di dalam pelaburan. Dalam kaedah ini, Islam mewajibkan untuk menghilangkan riba dari kegiatan muamalah kewangan dalam kehidupan sehari-hari. Riba dapat dikategorikan sebagai hal yang membahayakan keberlangsungan ekonomi suatu negara. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahawa orang-orang yang memakan riba bagaikan orang yang kemasukan setan kerana penyakit gila. Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 130, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Kemudahan yang bakal diperolehi daripada pengharaman riba ialah dapat mengelakkan penindasan terhadap pihak yang mempunyai wang ke atas orang yang memerlukan. Contohnya yang miskin bertambah miskin. Riba adalah merupakan satu penindasan terhadap orang miskin. Manakala pihak yang memakan riba akan bertambah kaya dan senang. Juga menanam sifat malas bekerja. Hilang nilai-nilai kebajikan tolong-menolong. Hal ini berlaku kesan daripada ketamakan manusia mengejar wang yang disuburkan melalui sistem riba. Mereka sanggup menindas insan lain untuk kekayaan sendiri. Akibat dari itu, manusia saling bermusuhan hingga menghilangkan nilai tolong-menolong antara masyarakat. Golongan kaya yang mampu memberi pinjaman akan bertambah kaya dari hari ke hari, manakala golongan yang meminjam wang dan memerlukan wang akan terus miskin akibat percambahan riba daripada pinjamannya. Demikian adalah kaedah al-masyaqah tajib at-taysir yang dapat saya kaitkan dengan riba. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Elika F2057 akan membentangkan tentang Al-Yakin la yuzal bisyak. Al-Yakin la yuzal bisyak bermaksud keyakinan tidak boleh hilang dengan sebarang keraguan. Jadi kalau sesuatu perkara itu sudah diyakini jelas akan sesuatu hukum, tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Sebagai contoh, urusan keuangan Islam dijalankan mengikut syariah. Sekiranya cas bayaran dikenakan itu adalah upah terhadap servis. Contohnya adalah pelaburan Islam. Segala urusan keuangan perlulah mengikut syariah. Itu bebas daripada riba, maisir, dan seseorang itu perlulah yakin bahawa pelaburan yang dia jalankan itu adalah bebas daripada unsur-unsur riba dan maisir. Seseorang itu juga perlu yakin bahawa wang yang dilaburkan itu tiada unsur haram walaupun ada cas bayaran yang dikenakan, kerana sebenarnya cas bayaran yang dikenakan itu adalah terhadap servis. Seseorang pelabur itu juga tidak boleh ada syak wasangka terhadap cas bayaran yang telah dikenakan, kerana cas tersebut adalah halal di sisi hukum syariah. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofar Rafiqah binti Omar Sharif, bernombor matrik 17 DIB 18F 2037. Saya sebagai pembentang yang ketiga akan menyambung pembentangan tentang ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal iaitu kemudaratan itu haruslah dihilangkan. Maksud daripada kaedah ini ialah sesuatu yang mendatangkan kemudaratan atau bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yang mendatangkan mudarat mestilah dihilangkan. Selain daripada itu, maksud yang sama juga dalam kaedah ini ialah kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan atau dihapuskan dengan kemudaratan. Hal ini disebabkan kemudaratan itu mestilah dihilangkan. Walaupun kita menggunakan kaedah ini, tapi ia bukanlah jalan pintas ataupun alasan untuk kita menimbulkan bahaya kepada orang lain. Maka melalui kaedah ini, kemudaratan itu sama sekali tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Maksudnya kat sini adalah perkara ini tidak boleh berbalas dengan sesuatu yang bercanggah dengan hukum syarak. Dapat ayat daripada dalil Al-Quran dan petikan hadis menyatakan kaedah ad-dararu yuzal. Saya akan membacakan maksud daripada dalil tersebut. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, salah, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui, daripada surah Al-Baqarah ayat 188.
Manakala dalam hadis pula, maksudnya adalah tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Seterusnya saya akan bagi contoh isu semasa dalam menggunakan kaedah ad-darar yuzal dalam aplikasi riba. Kaedah ini bukan sahaja untuk kita menghilangkan kemudaratan tetapi kita menjaga keselamatan dan kebajikan masyarakat daripada terus ditindas. Seperti mana yang kita telah pelajari dan ketahui tentang 5 kepala utama dalam maqasid syariah. Yang pertama ialah menjaga agama, yang kedua ialah menjaga nyawa, yang ketiga ialah menjaga akal, yang keempat ialah menjaga keturunan dan yang terakhir sekali ialah menjaga harta. Cuba bayangkan kalau kita tidak menjaga kelima-lima keperluan utama dalam maqasid syariah, apa akan jadi pada masyarakat pada hari ini? Pentingnya ada kaedah ini untuk menjaga keselamatan dan kebajikan masyarakat. Contohnya adalah seperti Aidil mempunyai hutang dengan kawannya yang bernama Abu. Tetapi dia enggan membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Pinjam duit si Abu pada 7 hari bulan dan berjanji untuk bayar pada 10 hari bulan. Tetapi dia tak nak bayar hutang tersebut. Maka dalam hal ini, tidak bolehlah Abu tu nak kenakan bayaran denda kepada si Aidil sebab lambat bayar lebih daripada hutang yang dipinjam daripada si Abu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Zahira Lubis binti Fahdian Lubis dan nombor 17 DIB 18F2058. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaedah kelima iaitu Al-Adah Muhakamah. Al-Adatu Muhakamah ialah adat sebagai sumber rujukan hukum. Apa yang definisikan ataupun apa yang dimaksudkan oleh Al-Adatu Muhakamah? Al-Adatu Muhakamah iaitu adat, sesuatu perkara yang dilakukan secara terus-menerus oleh manusia dan berdasarkan hukum akal dan perkara tersebut dilakukan berulang-ulang. Di sini kita sudah faham bahawa ia merupakan satu adat ataupun perkara yang telah dilakukan oleh manusia sehingga menjadi kebiasaan. Seterusnya muhakamah. Muhakamah ialah dijadikan sebagai sumber bagi penyelesaian masalah ataupun hukum. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang dalil Al-Quran dan juga uruf fasid. Dalil Al-Quran surah An-Nisa ayat 4-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ia bermaksud bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Seterusnya antara pecahan daripada al-adatul muhakamah iaitu uruf fasid. Perkara yang menjadi kebiasaan bagi manusia tetapi bertentangan dengan syarak atau menghalang satu benda yang haram. Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Ia berkaitan dengan perkara yang dilakukan oleh masyarakat ataupun ikutan yang telah menjadi kebiasaan bagi mereka, sedangkan sesuatu itu perkara yang melanggar syarak. Sebagai contoh, memberi pinjaman dengan menambah kadar bayaran. Apabila kita ingin membuat pinjaman dengan bank ataupun dengan individu yang lain, kita akan membayar kadar pulangan lebih tinggi berbanding dengan kadar pinjaman yang asal. Pada zaman sekarang ataupun pada waktu sekarang, perkara ini sangat berleluasa dan membuatkan mereka tidak tahu bahawa nilai tambahan itu ialah riba dan menjadikan perkara itu perkara yang menjadi kebiasaan bagi mereka. Seterusnya, surah Al-Baqarah ayat 275 telah berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang syarat penggunaan kaedah Al-Adah Muhakamah dalam bidang muamalat. Terdapat 4 syarat iaitu yang pertama, huruf yang tidak berlawanan dengan nas syarak. Yang kedua, huruf yang paling biasa. Ketiga, huruf yang masih diamalkan. Dan yang terakhir sekali, huruf yang sunyi daripada perkataan atau perbuatan yang bersalahan. Seperti yang kita tahu, riba sangat diharamkan dalam Islam. Oleh sebab itu, kita haruslah menggunakan istilah amar ma'ruf nahi munkar yang semakin berleluasa pada masa kini. Seterusnya, kawaid fiqhiyah telah membuktikan bahawanya tidak terhad dalam bab hukum hakam ibadat saja. Sebaliknya diaplikasikan di dalam kehidupan yang seluruhnya. Kesimpulan daripada keseluruhan tajuk ini ialah riba merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Kedua, terdapat berbagai cara untuk kita menghindari riba. Antaranya kita perlu mengenali apa itu riba.
Kita hanya boleh melakukan transaksi yang dibenarkan dalam Islam dan sebagainya. Kod fikih bukan sahaja boleh menentukan tentang hukum hakam dalam ibadat, malah ia boleh diaplikasikan dalam kehidupan keseluruhannya. Sekian, terima kasih.